kalau berkaitan dengan soalan ni, boleh ke bunuh? Boleh dengan izin Allah. Tapi saya sangat-sangat tidak menggalakkan. Lebih baik kita ada unsur dakwah, kita boleh berdakwah. Sebab Nabi SAW pun sendiri berdakwah dengan golongan jin. Assalamualaikum, hai semua, hi everybody. So hari ini adalah segmen anda tanya, Ustaz je yang jawab, bukan aku. Aku tak tahu benda ni. Okey, sebab kita pun dah lama tak buat konten sama Ustaz Abro. Aku rasa dah lepas kes konten-konten video yang kami shooting hilang, dah termasuk sekali video Ustaz Abro. Dan Ustaz Abro pun busy hingga ke hari ini. Alhamdulillah dapat juga kita panggil ni. Okey, sebelum tu kami nak ucapkan selamat tahun baru kepada semua, tahun 2021. Ustaz ada ucapan tahun 2021 kepada mereka semua? Okey, semoga berjaya kurus. Okey, kita tak nak buang masa Ustaz. Soalan pertama yang ditanya oleh Muhammad Syamil Lokman. Assalamualaikum Ustaz Bro, saya ada soalan nak tanya. Macam mana poltergeist boleh berlaku sedang benda itu tiada jasad untuk menggerakkan sesuatu? Contoh mengalihkan meja ke kursi ke? Macam tu. Aku tak faham. Ustaz macam mana Ustaz? Ustaz faham tak? Okey, dia kata tentang poltergeist. Poltergeist ni macam kalau kita tengok satu video, macam tiba-tiba satu benda tu benda tu bergerak je kan. Kalau kita tengok cerita Mat Salleh, cerita hantu selalu macam tu lah. So soalan dia, macam mana poltergeist ni boleh berlaku? Okey, pertama sekali kita nak terangkan dekat dia. Okey, contohnya kita ada situasi air hujan. Contoh situasi hujan kan. Proses hujan. Macam mana proses hujan berlaku? Dia daripada air dekat bumi, lepas tu awan serap lah melalui haba dan sebagainya, kemudian air tu banyak, turun air hujan. Jadi itu kita boleh terangkan proses dia. Walaupun kita tak nampak dari segi saintifik, kita boleh proses dia tu kita boleh terangkan. Itu sebab dia berlaku dengan secara zahir. Tapi poltergeist ni dia lebih kepada perkara gaib. Kalau kita boleh huraikan macam mana dia boleh bergerak sekian-sekian, maka kita tak sebut ada dengan perkara gaib, betul? Betul. Baik, tapi poltergeist ni betul ke wujud? Okey, sebenarnya poltergeist ni wujud ke tidak? Allah tak pernah kena lagi. Okey. Poltergeist ni sebenarnya memang ada. Contohnya bila? Sebenarnya memang dah ada daripada zaman dulu lagi, daripada zaman Nabi yang terkenal dengan boleh memerintah golongan jin. Nabi apa? Nabi Sulaiman. Mantap. Okey. Ada satu kisah tu pada zaman Nabi Sulaiman. Kalau rasanya semua dah tahu kisah ni lah. Berkaitan dengan Nabi Sulaiman, dia nak minta dia punya orang rakyat dia untuk bawa istana Ratu Balqis, untuk bawa dekat istana dia. Macam mana? Dia bukan nak bawa benda-benda kecil ni, nak bawa istana. Maksudnya istana besar kan. Okey, masa tu datanglah dekat situ ada jin Ifrit. Jin Ifrit antara jin yang paling pailang lah, paling kuat lah. Ketua juga, boleh kata ketua juga lah, yang antara yang kuat lah. Dia kata aku boleh bawa istana ni dalam jangka masa yang pendek. Jangka masa tu sebelum tuanku, bagi tuanku lah kan, Raja Sulaiman kan, Nabi Sulaiman kita alaihissalam. Dia kata boleh bawa sebelum bangun dah duduk semua, dia dah boleh bawa dah punya pantas. Sedangkan istana ni, nak angkat istana. Tetapi dipendekkan cerita, kemudian akhirnya ada seorang manusia, orang soleh, yang dia kata ditawarkan daripada Nabi Sulaiman, dia boleh bawa dalam kepantasan kedipan mata. Bawa istana ni. Bukannya macam kita cerita poltergeist ni, contoh tiba-tiba kursi bergerak, meja bergerak kan. Maknanya benda ni memang ada, memang dia berlaku. Tapi nak dijelaskan dengan cara yang fizikal, maka tak boleh nak dijelaskan. Itu adalah berkaitan dengan perkara-perkara yang gaib lah. Faham tak? Itu semoga berhasil lah dengan jawapan yang pertama tu, berkaitan dengan poltergeist ni. Alhamdulillah, soalan pertama dah dijawab. Semoga saudara Syamil faham lah sebersebih apa yang Ustaz sampaikan. Rasanya ringkas kot untuk mudah difahami. Okey, soalan kedua daripada Liz Imtiaz. Beri masuk Al-Anuka Bilal Natilah dan cara menggunakannya. Ini apa? Ayat Al-Quran ke apa Ustaz? Okey, ini dalam sebenarnya Al-Anuka Bilal Natilah ni adalah hadis Nabi SAW, iaitu berkaitan dengan apabila diganggu oleh syaitan, maka membaca ta'awuz. Ta'awuz kita baca a'udzubillahi minasyaitanir rajim ataupun a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kita minta perlindungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian mengatakan al-anuka bilanatillah, iaitu aku melaknat kamu dengan laknatnya Allah. Kita melaknat syaitan itu yang mengganggu kita tu dengan laknatnya Allah. Tapi kita kena betulkan sikit cara soalan dia ni. Dia kata beri maksud al-anuka bilanatillah dan cara menggunakannya. Okey. Ayat-ayat ni dia bukan macam kita tengok cerita orang putih, macam cerita Harry Potter. Kita ada curse. Maksudnya kita gunakan dia. Kita baca pum jadi. Bukan macam tu. Maksudnya kita membaca sesuatu ayat, tapi yang memberikan kesan kepada ayat tersebut adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau macam contoh kita baru tengok ada video ni kan, yang macam diganggu ni kan,
pasal apa box ni? Di box. Di box kan. Dia kata dekat rumah dia, dekat rumah dia ada ayat Quran. Tapi persoalan dia, ayat Quran ni bukan kita gantung dia, kita jadikan dia sebagai tangkal. Itu dia salah. Tapi ayat Quran ni kita sendiri yang mengamalkan dan kita yakin Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kesan kepada kita. Baik, dalam soalan dia ni, sama sekali kita betulkan menggunakannya tu bukan kita menggunakan ayat tu kita baca pun jadi macam tu, bukan. Tapi kita baca dengan niat Allah yang akan memberikan kesan. Allah yang akan melanatkan dengan jin tersebut yang mengganggu, itulah jin yang bukan Islam. Okey, jadi membaca itu adalah baca al-anuka min al-atillah ni ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya cerita dia lebih kepada yakin dengan kekuasaan Allah lah. Okay, bagi contoh Ustaz, kalau saya ada contoh ada orang kena rasul, kena ganggu kan. Macam saya nak kata iman kuat pun saya pun tak pernah diuji iman kuat tak kuat. So, anda kata benda tu berlaku kan, makhluk halus tu berlaku, saya yakin dengan saya baca lah apa-apa ayat yang terlintas kan, saya yakin insya-Allah benda tu hilang tak? InsyaAllah, yang penting kita yakin dengan Allah. Yakin lah. Okay, yang penting yakin. Kau hafal Fatihah pun kalau tak yakin, rasanya pun makhluk tu pun boleh gelakkan kita. Kalau kita katakan kalau ayat ni, sebab apa saya cakap dia bukan macam curse, bukan macam satu kita baca dia jadi, sebab dia adalah kalamullah yang memberi kesan Allah. Contohnya ada orang dia baca ayat kursi ni, tapi benda tu boleh ejek dia balik. Betul? Macam mana? Kan? Sebab yang pentingnya keyakinan orang yang membaca tu, tahap keimanan orang yang membaca tersebut lah. Okey, itulah soalan kedua. So soalan ketiga daripada Frost Gaming, budak-budak gaming nak tanya Ustaz ni. Hantu tu kan setan, macam apa nak buat bila nampak hantu? Macam apa nak buat bila ini budak je ni. Sorry. Hantu tu kan setan, macam mana nak buat bila nampak hantu? Macam tu soalan dia, macam mana nak buat? So ni berkaitan dengan soalan yang sebelum ni lah. Seolah-olah yang atas ni dia bagi jawapan untuk soalan yang bawah ni. Saya tolong jawab Ustaz. Kalau nampak, lari. Itu je simple. Okey, kau. Berkaitan dengan kalau jumpa nampak ni kan. Okey, dia menjelma sebenarnya daripada dulu je dah ada berlaku dekat sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajmain. Yang mana contohnya antaranya Khalid bin Al-Walid. Dia pernah bukan terjumpa lah, dia ditugaskan untuk satu tugasan dan diganggu oleh satu makhluk. Jadi akhirnya dia tebas makhluk tu, settle lah mati. Faham tak? Maksudnya ada orang dia mampu, yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia boleh mengalahkan makhluk tersebut. Tapi dengan izin Allah. Jadi kalau kita terjumpa, pertama sekali kita minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Ataupun macam kita cakap tadi, auzubi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kemudian ada kata dia kacau juga, tapi kebiasaan dia tak akan kacau. Sebab dia punya sistem dia macam ni. Kalau kita lari, dia kejar. Tapi kalau kita kejar, dia lari. Tak percaya, try. Tapi kebanyakan Ustaz, saya perasan orang yang perangai gila-gila, macam contohlah nakal ataupun yang melakukan benda-benda dosa ni kan, jarang benda tu mengacau. Itu maksudnya Ustaz, adakah dia tahu, okey kau pun sama geng aku tak kacau kau lah, aku nak tahu iman kau macam mana kan, senang digugat kan. So kita uji yang ada iman sedikit, walaupun sedikit dia uji. So benda tu memilih juga ke macam mana? Baik, orang kata orang yang jahat ni dia sahabat syaitan, setuju tak? Betul. Mana ada sahabat kacau sahabat? Betul guys, kena tu. Benda simple. Okey, mana yang komen lah benda tahyul tu semua, kau check balik. Sahabat tak sahabat, tak nak gua. Okey, kita terus soalan yang keempat daripada Merbin Muhammad Yasin. Merbin kalau soalan tak maaf. Ustaz Abro, bolehkah kita bunuh golongan jin yang sering mengganggu kita? Okey, soalan dia, boleh ke kita bunuh? Dia cakap kita, adakah saya, Hafiz dan awak bergabung menjadi Ghostbuster? Tidak sama sekali lah, memang takkan terjadi lah benda-benda itu. Jadi soalan dia, adakah kita boleh membunuh? Baik, daripada segi, kalau boleh ke kita membunuh, macam saya cakap tadi, ada sahabat Nabi SAW, dia berjaya, dia boleh bunuh jin tu. Maksudnya proses pembunuhan tu boleh. Tapi, soalan dia sepatutnya yang lagi baik, apakah kesan kalau seseorang itu bunuh? Itu lagi terbaik kalau soalan dia macam tu. Kalau bunuh tu memang boleh. Kalau orang-orang tertentu lah, orang yang diberikan keizinan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia boleh dengan izin Allah membunuh. Tapi kita kena fikirkan satu, dia punya kesan. Kesan buruk dia akan berlaku. Contohnya kalau kita membunuh, bagi contoh macam ni lah. Sebab kadang-kadang yang mengganggu ni bukan dia ganggu berat-berat. Contoh dia ganggu ringan, ibarat macam budak nakal yang mengganggu kan. Contoh kita ada anak kan, kemudian anak kita ni kena ganggu dengan anak jiran sebelah. Adakah kita akan pergi, kamu sini, bunuh sekali? Memang tak lah kan. Maksudnya kita nasihatkan dia, kita boleh dakwah dia. Macam tu juga yang golongan ni. Kadang-kadang mungkin mereka ni yang berumur mungkin 200-300 tahun ni,
dia masih lagi dalam kalangan remaja macam tu. Jadi masih nakal-nakal. Okay. Faham tak? Jadi kadang-kadang kita boleh nasihatkan dia. Contoh ada berlaku di satu tempat, bila dia tanya, okey, aku bagi tahu bapak kau. Okey, tak itu. Maksudnya dia daripada budak-budak lagi dan dia mengganggu manusia macam tu aja. Tak semestinya kita jumpa dia kita terus bunuh. Kalau kita bunuh, antara kesan buruk dia, okey, ini Hafiz ada anak kan. Hafiz punya anak kacau anak saya. Lepas tu kalau saya tak puas hati, budak-budak main-main kan, biasalah. Saya tahu saya tampar ni, enggak apa jadi. Saya tampak balik Ustaz. Nampak tak? Maksudnya pergaduhan tu akan makin berpanjangan. Itu antara kesan buruk dia. Jadi kalau berkaitan dengan soalan ni, boleh ke bunuh? Boleh dengan izin Allah. Tapi saya sangat-sangat tidak menggalakkan. Lebih baik kita ada unsur dakwah, kita boleh berdakwah. Sebab Nabi SAW pun sendiri berdakwah dengan golongan jin. Dia tidak mustahil. Ada kata dia memudaratkan barulah boleh. Boleh dengan izin Allah. Okey. Kepada mereka yang teringin untuk bunuh tu, renung-renungkan dulu. Okey, soalan seterusnya daripada Muhammad Aiman channel. Macam mana nak kuatkan semangat dan iman? Macam mana nak kuatkan semangat iman Ustaz? Macam mana kuat semangat iman? La bi zikrillah tatma'innul qulub. Dengan mengingati Allah, maka hati menjadi tenang. Hati yang menjadi tenang ini mengingati Allah, sukar diganggu oleh makhluk halus. Jadi mengingati Allah, perbanyakkan mengingati Allah, melakukan satu perbuatan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau wali Allah ni dia sentiasa ingat Allah setiap saat. Bukan dalam solat je, macam kita ni orang biasa dalam solat je ingat Allah. Itu pun Allahu Akbar dah fikir semalam. Betul. Jadi kalau macam wali-wali Allah, mereka sentiasa mengingati Allah daripada siang ke malam ke bangun tidur pun ingat Allah. Jadi mereka ini tidak diganggu oleh golongan-golongan syaitan. Jadi untuk meningkatkan keimanan, tambahkan ilmu, belajar. Zaman sekarang mudah, tak ada alasan untuk tak belajar untuk tingkatkan ilmu. Dengan meningkatkan ilmu, maka bertingkatkan keimanan, insya-Allah. Faham. Tapi ada juga Ustaz, saya dengar ada orang cakap kita ni manusia ni jahat macam mana jahat sekalipun, jangan tinggal 5 waktu tu. Betul. Sebab dia tiang kepada diri kita. Nak buat jahat pun buat jahat, itu semua kerja Tuhan. Betul. Tuhan yang tentu kita punya dosa pahala tu kan. Tapi solat tu jangan tinggal. Sebab solat tu akan bantu kita kot akhirat. Perkara asas buat. Yes. Tutup aurat buat, solat buat. Yang penting asas. Dia bukan kita tunggu kita baik baru buat. Betul. Dia kita paksa dia kita buat. Itu cara dia. Aku dah macam ustaz dah. Okey, soalan seterusnya daripada Zilzum. Assalamualaikum Ustaz. Boleh tak nak tanya, boleh ke kalau waktu bulan Ramadan jin kacau kita? Okey. Ni pun saya pun tak tertanya-tanya juga masa dulu kecil. Okey, sebab ada kes kan, ada macam kena ganggu juga bulan Ramadan. Okey, ada pendapat yang mengatakan pada bulan Ramadan ni hanya jin-jin yang besar-besar, yang paling-paling aja yang diikat. Tapi jin-jin yang ni dibebaskan juga. Maksudnya gangguan tu boleh, soalan dia, boleh tak nak tanya, boleh kalau waktu bulan Ramadan jin kacau kita? Jawapan dia boleh, memang ada kes. Kalau kami buat rawatan pun kadang-kadang memang ada, dalam bulan Ramadan pun ada gangguan. Contoh macam saya cakap tadi, mungkin yang ganggu ni daripada golongan anak-anak dia. Jadi ada pendapat yang mengatakan yang mereka ni tidak diikat lah. Sebab jin ni dia ada golongan dia banyak. Dia ada golongan Islam, ada golongan bukan Islam, ada Islam tapi nakal. Jadi banyak golongan. Jadi soalan dia, untuk menjawab soalan dia, adakah waktu bulan Ramadan jin kacau kita? Boleh, memang ada kemungkinan. Lepas tu, ini soalan saya sendiri lah. Adakah di Islam dia akan juga masuk dan menyesatkan umat-umat manusia ni? Macam kita, orang Melayu ke ataupun apa-apa orang agama Islam, kita agama Islam tapi berfahaman liberal. Menyesatkan tak? Menyesatkan. Semoga terjawab soalan. Okey, daripada soalan seterusnya daripada Vivo. Nama handphone pun nak tanya. Orang ke telefon? Telefon nak tanya Ustaz ni. Ustaz dia type bukan aku yang main ni Ustaz. Ustaz, saya nak tanya apa maksudnya Qarin? Okey, Qarin ni perbincangan dia sangat panjang. Kita jawab ringkas. Qarin ni adalah satu makhluk yang bersama dengan manusia sejak daripada lahir lagi. Dan dia akan bersama dengan manusia sampai mati. Dan dia sentiasa akan menghasut ke arah buat benda buruk. Senang. Maksudnya setiap manusia yang dilahirkan tu ada jin yang dilahirkan untuk dia. Ya, betul. Bersama dengan dia. Yang akan bersama dengan dia. Jadi jangan kita risau pula ada kita ni ada jin saja kot kita. Dan jangan lupa kita juga ada para malaikat yang bersama dengan kita. Betul. Dan yang paling penting, orang yang yakin Allah sentiasa bersama dengan dia. Okey, seterusnya soalan daripada Kai Serizawa. Kalau korang tengok Crozido ada Serizawa punya team. Yang ni dia orang nak tanya pasal dekat Ustaz. Nak tanya,
betul ke kalau nampak hantu kita kena bogel? Allah. Orang cakap hantu takut tengok. Aku rasa kalau kau bogel depan aku sepak pun kau. Aku panggil abang bos terajang kau. Okey Ustaz. Okey, mungkin ini Sri Zawa ni budaya Jepun. Tahu. Adakah kita nak jawab dalam bahasa Jepun? Tu pula Ustaz. Mungkin budaya di Jepun memang biasa macam ni. Dibogel-bogel lah. Jadi rasanya ini apa berkaitan dengan ni, betul ke kalau nampak hantu kita kena bogel? Kalau macam tu tak ada hantu dalam bilik air. Faham tak? Sebab kita masuk dalam bilik air memang kita tak berpakaian biasanya. Dan tapi dalam bilik air ni paling banyak hantu lah. Tu tempat dia tinggal, dia suka. Jadi sama sekali tak betul lah. Jadi tanya betul ke kalau nampak hantu kita bogel? Orang cakap hantu takut tengok, jawapan dia tidak. Mana punya ajaran yang kau belajar ni? Okey. Soalan seterusnya, Amirul Hakim. Ada cara tak nak tahu seseorang itu membela? Membela maksudnya membela saka lah. Saka keturunan. Nasib baik. Api tambah saka kalau tak saya cakap. Tadi datang rumah dia, kita tengok kalau ada sangka banyak tu mungkin. Okey. Untuk tahu seorang membela ni, kadang-kadang kita tak boleh nak tahu juga kan. Itu sebab orang biasanya sembunyikan lah. Mana ada macam dalam cerita-cerita tu lain yang tunjukkan sangat kan. Kalau kita tengok cerita munafik, ada orang munafik nampak macam baik tapi sebenarnya menggunakan benda-benda macam ni kan sebagai perantara kan. Jadi kalau nak tampak kesan besar tu, contoh dia buat benda-benda pelik lah. Dia buat ancak kan. Macam mana ancak tu dia orang buang ke sungai, mengamalkan, bagi makan dan sebagainya. Benda yang jelas-jelas nampak membela, kita boleh lah. Tapi kita sebaiknya tak menghukum. Kita bukan ditugaskan untuk berada di muka bumi ni untuk hukum orang ni membela, orang ni tak membela. Kalau salah dia difitnah. Okey, macam kalau Ustaz tengok video sebelum ni yang Sam ada tetamu jemputan, dia tahu yang atuk dia ada mewaris saka tapi dia tak terima sehingga hari ini. Apa pendapat Ustaz pasal benda? Maksudnya benda tu benda tu atuk dia masih hidup. Cuma atuk dia orang panggil dah tua dah uzur kan. So benda tu memang dia ada pewaris yang sah untuk benda tu. So kalau dia tak terima and then dia tahu benda tu ada, macam mana Ustaz? Baik, itu memang zaman sekarang ni fenomena dia memang macam tu. Sebab orang dulu banyak pakai. Kita punya zaman sekarang ni bila dah banyak berilmu, banyak menolak. Tapi bila menolak, dia mula mengganggu lah. Jadi penolakan tu adalah satu perkara yang terbaik lah. Tolak lah. Dan berhati-hati, kadang-kadang benda ni boleh disampaikan dengan cara yang tak sengaja. Contohnya sebelum almarhum akan meninggal kan, dia akan cakap, timalah, tolonglah, timalah kan. Tak terima, kita kesian-kesian lah. Walau apa pun jadi, jangan terima. Back to basic lah, senang cerita. Okey, soalan seterusnya daripada Kido Shinji Channel. Betul orang Jepun. Korang ni pengaruh dengan Jepun ni. Assalamualaikum Ustaz Abram. Saya ada satu soalan. Boleh tak Ustaz terangkan tentang gangguan jin asyik? Apa faktor-faktor kita terkena gangguan jin asyik ni? Sekian, terima kasih. Asyik ni yang lagu dandut ke Ustaz? Baru nak tanya, kita ada kena mengenai dengan lagu kan? Tak tahu. Kan sebab dulu saya pernah kena kecam Ustaz. Jin, sebut nama jin ni kan. Jin macam-macam bangsa semua. Aku tahu benda tu, bukan aku tak tahu. Aku cuma nak tahu Ustaz, jin ni macam macam kita pun ada bangsa Melayu semua. Dia pun ada bangsa juga kan. Betul. Itu yang aku nak masukkan. Tapi diorang tak faham. Tak apa Ustaz. Abai kan. Okey, jin asyik ni Ustaz. Terangkan jin asyik ni. Contoh masa yang bujang-bujang dulu kan. Kita tengok ada orang kita suka kan. Kita suka lah. Sebab kan apa ciri-ciri kita suka. Itu peribadi masing-masing lah. Contoh kita tengok contoh saya dengan Hafiz, kita tengok satu anak dara yang sama. Okey, saya cakap, saya suka tengok dia punya pipi dia. Jahanam. Hafiz cakap dia suka tengok senyuman dia kan. Maksudnya daripada segi faktor orang tu nak suka dengan seseorang itu berlainan. Jadi mungkin tapi contoh kalau berkaitan dengan makhluk halus, mungkin dia suka, antaranya dia suka bau aroma badan. Kadang-kadang kita cakap ada manusia ni, setiap manusia dia ada aroma dia yang berlainan. Jadi sebab tu kita ni kena sentiasa kalau boleh bersihkan diri, memakai minyak wangi kan sunnah. Betul tak? Sunnah Nabi SAW berwangi-wangian. Sebab apa? Antaranya wangi-wangian ni tidak disukai oleh makhluk-makhluk halus yang bukan Islam ni. Dia sukakan yang bau-bau busuk kan. Kalau tempat-tempat dia duduk memang tempat-tempat yang busuk. Macam tu lah. Jadi faktor tu macam-macam lah. Mungkin dia pun suka melepak waktu maghrib ke kan. Mungkin biasanya berlaku kepada perempuan lah kan. Dia berkenan dengan perempuan ni dan sebagainya. Dia nampak ketara bila dia nak kahwin. Dia nak kahwin, malam nak kahwin tu lah dia kena kacau sebagainya. Sebab apa dia tak nak perempuan ni kahwin kalau boleh. Macam tu lah contohnya. Jadi tingkatkan keimanan kepada Allah, amalkan sunnah-sunnah Nabi, pakai minyak wangi lawa-lawa, tutup aurat dengan baik dan yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ini soalan yang terakhir kot. Soalan daripada Muhammad Faizal.
Berkaitan kisah saya sebelum ni, cerita pertama saya, bolehkah makhluk halus ini mencederakan kita, contoh macam mata buta sebelah ni? Okey, yang ni dia Muhammad Faizal ni pernah hantar cerita kat kami. Dia kena jumpa pocong lah, tak silap. Saya pun lupa. Gangguan lah, sebenarnya gangguan makhluk halus. And then dia demam panas. Dia pitam, esoknya doktor sahkan mata sebelah dia buta. Adakah makhluk halus ni mampu mencederakan manusia? Kalau nak ikutkan, mampukah? Kalau soalan dia mampukah? Mampulah, macam tu lah sistem santau. Dia membawa satu-satu barang dan dihantar kepada manusia. Jadi mampukah daripada segi mampu? Mampulah. Tapi kalau berkaitan soalan dia, adakah makhluk halus yang menyebabkan mata dia buta? Wallahualam, kita macam mana kita tahu. Jadi tapi adakah, kalau contohlah kita beralih kepada soalan lain, adakah mampu makhluk halus ini membuat sesuatu kepada manusia dengan izin Allah? Ya. Faham? Dia masa dia boleh mencederakan kita, boleh, cuma dia tak boleh mencabut nyawa melainkan izin Allah lah. Betul. Tapi bukan maksud mencederakan tu dia datang depan kita kan, dia jom fight. Okay. Kalau fight boleh. Contoh kalau berlaku, fight boleh. Kita yakin dengan izin Allah, kita yakin berpegang dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita terpaksa lah contoh kan. Maka berlawan lah. Yakin dengan izin Allah. Tak mustahil. Kalau dia dah menjelma dalam bentuk fizikal yang kita boleh nampak, maka apa yang kita lakukan dekat dia, itulah yang akan berlaku dekat dia. Contoh kita ambil parang, kita tebas dia, maka luka dia macam tu lah. Okey, itulah sedikit soalan-soalan yang telah ditanya kepada Ustaz Abah dan Ustaz Abrah. Ungkaikan semuanya persoalan-persoalan korang semualah. Kalau korang masih lagi ragu-ragu ada soalan lain nak bertanya, tak apa, teruskan hantar komen dekat mana-mana korang rasa nak komen. Tak apa, nanti kami akan letak satu post kat community kat YouTube channel untuk bertanyakan apa-apakah soalan yang ingin ditanya kepada Ustaz Bro seperti biasa. Okey, Ustaz Bro ada apa-apa ucapan ke ataupun kata-kata ayat-ayat perlu diamalkan supaya untuk tingkatkan lagi keimanan mereka? Okey, insya-Allah sama-samalah sentiasa mengasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Mana perkara yang asas tu kita buat, menutup aurat kita buat kan. Solat 5 waktu jangan tinggal. Kalau boleh mesti paksa diri sampai nak tinggalkan solat tu macam tak kena. Macam nak solat juga. Sampai jadi macam tu lah. Jadi amalkan perkara yang asas. Contoh berdoa kepada Allah, yakin dengan Allah. Tak ingat apa berdoa bahasa Melayu. Kan, doa dengan cara apa yang kita faham, doa. Macam tu lah. Okay. Itulah sedikit pesanan kepada anda semua. Okey guys, kalau anda ada apa-apa lagi untuk ditanyakan, anda boleh komen juga dekat video ni. Seperti biasa, jangan lupa like, share dan subscribe video kami, okey? Bye-bye.